Nampak ke cikgu? Nampak? Okey, selamat pagi saya ingin ucapkan kepada guru perniagaan saya Puan Shaila dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kumpulan saya yang terdiri daripada saya Jagadishwa, Jivesh, Arvin, Sharon dan Reshwin akan membentangkan subtopik 4.1 daripada bab 4 iaitu bahagian-bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan. Bahagian fungsian merupakan sebahagian atau rantaian dalam sesebuah organisasi yang mempunyai tanggungjawab dan fungsi secara khusus atau spesifik. Seterusnya, kawan saya Jivesh akan membentangkan. Struktur organisasi. Dalam sesebuah perniagaan yang dijalankan, terdapat struktur organisasi perniagaan. Struktur organisasi perniagaan merupakan susunan dan hubungan antara setiap bahagian fungsian yang terdapat dalam sesebuah organisasi perniagaan untuk mencapai visi, misi dan objektif (BMO) perniagaan yang telah ditetapkan. Ketua Eksekutif, Pengurus Pemasaran dan Penyelia Jualan, Pengurus Pengeluaran, Penyelia Kilang, Pengurus Kewangan, Penyelia Akaun. Seterusnya, kawan saya Reshwin akan membentangkan. Pembagian kerja. Pembagian kerja ialah pengagihan tugas dan tanggungjawab yang perlu dilakukan dalam perniagaan. Pengagihan tugas adalah berdasarkan tahap jawatan yang dipegang. Contohnya, bahagian pengurusan dalam perniagaan bertanggungjawab untuk membuat perancangan dan pengawalan, manakala bahagian operasi pula bertanggungjawab melaksanakan tugas yang telah dirancang. Seterusnya, kawan saya Sharon akan membentangkan. Hubungan antara Okey, ketua ini dengan akan alright. Kejap Syarin. Okey. This one nanti kamu akan terangkan kemudian ataupun memang you all baca je apa yang slide yang ada dekat depan ni. Cikgu baca je cikgu. Cikgu tak nak kamu baca je. Cikgu nak kamu ada penerangan sikit. Ada few examples. Okay. So, boleh kita patah balik? Ke mana cikgu? Okay. So, daripada awal tadi, bahagian fungsian utama. Ini ke cikgu? Alright. So, kalau soalan tanya apakah dia bahagian fungsian? So, ini jawapan dia. Sebahagian atau rantaian dalam sesebuah organisasi. Ada apa? Ada tanggungjawab. Kemudian ada fungsi secara khusus atau spesifik. Okey, secara khusus macam mana contohnya? Cikgu, macam ketua eksekutif ada sesuatu fungsi yang berbeza berbanding dengan staf. Pandai pun. Macam itulah. Maksudnya kamu olah semula ayat ini, lepas tu kamu bagi contoh. Okey, tadi Jaga kata okey, ketua eksekutif dia berbeza. Dia ada fungsi berbeza dengan staf. Dia ada tanggungjawab berbeza, dia ada tugas berbeza. Okey, kemudian atas ni dia sebut rantaian. Ada rantaian. Maksudnya dia ada level-level dia. So yang pertama apa level? Level pertama ketua eksekutif. So level bawah ada bahagian staf sokongan. Kemudian ada bahagian pekerja contoh. Kan dia ada rantaian dia ada, level-level dia. Alright. Okay. Next. Rantaian inilah kita panggil sebagai struktur organisasi. Okey. Dalam struktur organisasi ada susunan, kemudian ada hubungan antara setiap bahagian fungsian yang terdapat dalam sebuah organisasi perniagaan. Untuk apa? Tujuannya untuk apa? Okey, struktur tu kita buat untuk apa? Untuk capai visi, misi dan objektif yang perniagaan tetapkan. Okey. Boleh? Boleh cikgu. Next. Okey, cuba terangkan bahagian ni. Siapa?
Cikgu, Jivesh, tapi boleh saya terangkan? Boleh. So macam ketua eksekutif, di bawah ketua eksekutif, dia akan membahagikan kerjanya kepada 3 orang, iaitu pengurus pemasaran, pengurus pengeluaran dan pengurus kewangan. Dan bagi ketiga-tiga orang, mereka akan mengadakan orang bawahan mereka, iaitu penyelia jualan, penyelia kilang dan penyelia akaun. Bagus. Okey. So adakah struktur organisasi ni sama dengan syarikat A, syarikat B dengan syarikat C? Adakah perlu ikut sama macam ni organisasi ni? Tak. Tak perlu. Tak perlu. Maksudnya tak wajib. Kalau dia punya syarikat tu syarikat kecil, hanya ada wujud bos dengan pekerja, tapi dia perlu ada seorang ketua. So ini boleh diolah. Maksudnya pengurus pemasaran, lepas tu ini boleh bertambah lagi dia punya rantaian ni boleh bertambah sekiranya syarikat tu besar. Okey. Contohnya apa? Syarikat-syarikat besar. Syarikat kereta lah, kalau kereta Proton. So adalah pengurus operasi. Mungkin ada lagi pengurus bahagian pengilangan. Okey kan? Okey, ini hanyalah basic sahaja. Okey, boleh jadi kurang atau boleh jadi lebih. Tengok bawah ni pun ada penyelia. Bawah penyelia ni ada lagi pekerja-pekerja. Okey. Bagus. Jaga lagi. Next. Pembahagian kerja, cikgu. Okey. So, siapa nak terang? Reshwin, cikgu. Okey. Boleh Rashvin? Alright Rashvin. Explain and give few examples. Ini dah terang tadi juga Jaga kan? Kamu ada terang juga sikit tadi kan? Ya, cikgu. Mana Rashvin? Tak ada dah, diam. Okey. Cikgu tak apa, saya bentangkan. Okey. Kamu lah dapat markah lebih dalam ni. Atau Jivesh pun boleh, cikgu. Boleh. Cikgu, boleh. Alright. So, pembahagian kerja tu macam kalau ikut hierarki carta organisasi tadi, ketua eksekutif tu macam ketua company kot. And then Yes. pengurus pemasaran macam manager pemasaran company tersebut. And then macam kalau bawah ketua eksekutif memang semua pengurus. So pengurus pemasaran ada, pengeluaran ada dan kewangan ada. So bawah pembahagian kerja tu dia orang macam agihkan tugas terhadap jawatan yang dipegang. So mereka ada tanggungjawab diri sendiri untuk membuat pengawalan ataupun macam kerja atau tugas yang dilaksanakan lah, yang dirancang macam tu. Okey. So jadi tugas ketua adalah hubungan ketua dengan pekerja. So ketua dia ada kuasa untuk mengarah. Okey, mengarah orang bawahan. Pekerja pula dia laksanakan apa yang ketua suruh dan laporkan apa yang telah dibuat untuk tugasan pada minggu tersebut ke bulan tersebut. Okey. So, tugas ketua selain daripada mengarah, dia juga merancang apa yang perlu dilaksanakan. Okey, contoh kita nak buat production. Okey, so kumpulkan manager kan. Okey, ketua eksekutif dia akan kumpul. Okey, bulan ni sales kita naik. Contohkan kita keluarkan satu produk. Bagi contoh produk. Apa yang menarik minat kamu? Telefon.
Telefon. Oh, bagus lah telefon. Kalau cikgu ada murid perempuan, memang cikgu akan gunakan examples kosmetik produk. Tapi sebab cikgu tak ada murid perempuan kat sini kan. Jadi okey, so telefon. Okey, bagus telefon. Yang dekat dengan remaja sekarang kan. Okey, sekarang mana-mana pun telefon. So, sebelum PKP, production telefon hanya berapa puluh ribu. Contoh 20,000. Bagi nama jenama. iPhone. Oh, iPhone masing-masing pakai iPhone Cikgu pun telefon cak ayam je. Okey, iPhone 20,000. So, for the next month tengok boom. Bila PKP je, MCO je, penjualan gadget bertambah. So, macam mana ni nak buat kan? So, kena increase the sale, kena jumpa, kena buat board meeting, kena meeting dengan pengarah-pengarah, kena pengurus-pengurus. Okey, kita nak achieve, kita nak extrakan 20,000. Okay, so we make it 40,000 this month. Can it happen? Boleh tak? Dia akan tanya. Boleh. Operation. Okay, Boleh. operation can handle tak? The increasing of 20,000 extra. Boleh tak? Sebab kita dah pernah buat 20,000. So kita nak increase lagi 20,000. Mampu tak? Kena guna smart, cikgu. Mesin-mesin. Kerja memang smart tapi mesin tu dia boleh ke tak menampung? Boleh tak nak buat? Lepas tu kapasiti pekerja pun. Mampu tak pekerja buat OT ataupun nak tambah lagi pekerja? Benda-benda tu perlu diambil kira. Okey? Nampak tak dia punya tu? So dah rancang-rancang, so yang laksanakan adalah orang bawahan. Okey. Next. Ini pun Jelas Jiwesh semua? akan bentangkan, cikgu. Apa dia? Ini pun Jiwesh akan bentangkan. Okey. So, hubungan antara ketua dengan pekerja, ketua ada kuasa untuk suruh orang bawahan ketua mengarah dia buat kerja atau tugas untuk company-nya. Then pekerja pula patut melaksanakan tugas yang diarah oleh ketua dan harus laporkan tugas yang diberi oleh ketua. Okey, ni macam cikgu dah explain tadilah. Okey, bagaimana hubungan yang baik dengan antara ketua dengan pekerja? Bagaimana? Mungkin dalam ni tak ada dalam silibus tapi ini adalah akibat lah kiranya kan. Okey, bagaimana? Ketua kena fahamkan masalah yang dihadapi oleh staf dan orang bawahannya dan perlu berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut supaya tiada berlaku apa-apa perselisihan faham antara dua pihak. Okey, bagus jaga. Okey, so ketua kena pandai meleraikan kalau ada pergaduhan ke, ada permasalahan ke apa kan. Okey, ketua juga perlu menjaga kebajikan pekerja. Contoh pekerja tiba datang kerja accident ataupun tengah buat kerja ada berlaku kemalangan, kecilkan kemalangan gunakan mesin kan nak buat Belanja perubatan perlu diambil oleh belanja perubatan perlu ditanggung oleh ketua syarikat tersebut. Kalau tak ada, so baik pergi cari kerja lain. Okey. Itu yang seseorang pekerja dia akan retain dengan syarikat tersebut. Itu faktor-faktor. Dia akan dia sayanglah nak pergi company lain. Company ni baiklah, bos dia baik. Contoh jaga baik kan bos. Lepas tu apa yang dia punya pekerja-pekerja bawahan, contoh siapa? Dah kelas-kelas kamu ni kan, kerja bawah kamu. Kamu pun jaga kebajikan pekerja kamu kan. Jadi kat situ pekerja kamu akan stay loyal to you. Setia dengan kamu. Nak pindah kerja pun fikir banyak kali. 20 kali kan pindah kerja. Okey, sambung. Jenis tugas. Jenis tugas yang dijalankan oleh pekerja adalah berkaitan dengan tugas tanggungjawab yang dijalankan juga bergantung pada jawatan yang disandang dalam carta organisasi. So cikgu macam ni untuk setiap orang yang bekerja di sesuatu syarikat
kerjanya akan ditetapkan oleh orang atasan dan kerjanya akan dipaparkan dalam carta organisasi. Kerja seseorang boleh berubah jika mendapat promosi atau increment dalam salary, tapi sambil itu semua orang kena melakukan tugas bersandarkan carta organisasi. Okey. Bila dalam carta organisasi tu dia ada tugas. Tugas tu apabila kita menjawat jawatan tersebut dia ada offer letter. Contoh offer letter tu sebagai pengarah pemasaran. So dalam offer letter tersebut ada bawah-bawah dia apa tugasan yang perlu dibuat. Yang perlu dibuat dan dicapai bagi Manggi membuatkan tadi jaga cakap untuk dia promoted kan. So kalau dia dah capai sasaran tersebut dan dia buat lebih daripada apa yang disasarkan dalam tu, dia mungkin akan dapat promotion daripada jawatan tersebut. Tapi perlu berdasarkan dalam carta organisasi. Contoh sebelum tu dia bekerja bawah pemasaran. Dia bekerja biasa je. Lepas tu dia kerja-kerja bagus, okey, dia boleh naik. Dia promoted, dia jadi penyelia kan. Okey, lepas jadi penyelia mungkin dia boleh jadi pengurus pula. Lepas pengurus pemasaran dia boleh berubah portfolio, berubah jawatan dalam organisasi tersebut tapi satu level. Mungkin dia mohon untuk bertukar ke jabatan lain. Okey, sebagai pengurus pengeluaran. Okey, dia nak cuba kat situ. So bolehlah mohon untuk tersebut. Okey, boleh tak dia capai sebagai ketua pengarah? Boleh cikgu, tapi dalam tempoh bertahun-tahun je. Kalau ketua pengarah, dia bolehlah kalau syarikat tersebut dia ada board, dia ada Board of kalau Directors. syarikat tu dah terlampau besar, dia ada board of director kan. So pengarah tu dia boleh berubah-ubah. Tapi kalau dia tak ada syarikat tu tak besar sangat, pengarah tu dia tak boleh berubah lah. Pengarah tu adalah owner yang mengeluarkan duit kan, yang mengeluarkan modal untuk syarikat tersebut. Okey. Cikgu, yang seterusnya kawan saya Arwin akan bentangkan. Okey. Selamat pagi cikgu, dan Selamat saya pagi. akan membentang tentang hierarki pengurusan. So hierarki pengurusan ini adalah bahagi kepada 3 pengurusan, iaitu pengurusan atas, pengurusan bahawan, pengurusan pertengahan. Pertengahan So, dulu baru pertengahan dulu. bawahan. Okey. So pengurusan atasan ini adalah bertugas sebagai menjaga pengurusan yang pertengahan dengan pengurusan bahawan. Dan pengurusan pertengahan ini akan mengurus bahagian bahawan dengan menjaga unit masing-masing. Dan pengurusan bahawan ini adalah menjaga pengurusan masing-masing. Contoh pengurusan atasan adalah ketua pengarah sesebuah syarikat. Pengurusan pertengahan adalah penyelia dan manager bagi sesebuah syarikat, dan pengurusan bawahan adalah staf ataupun bahagian operasi sesebuah syarikat. Seterusnya kawan saya Arwin pun akan Bagus. Okey, so kita nampak. So atasan siapa? Pertengahan siapa? Tadi jaga dah sebutkan. Okey, bawahan siapa? So buat kerja apa? Pekerja-pekerja bawahan itulah yang bekerja, yang menjalankan mesin-mesin tersebut. Okey. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu, slide ni semalam kita semua orang buat satu meet 5 orang dan kita buat bersama-sama. Hari ni membentangkan saya, Jivesh dan Arwin, tapi yang kerja Sharon dan Reshwin pun buat. So, 5 orang pun buat. Sebab cikgu pun nak kena letak ni kan markah siapa yang ni kan nanti kan. Cikgu ingatkan tak ada yang lain tak buat kerja. Dia orang buat yang kerja teknikal, yang Reshwin dan Sharon tu buat kerja teknikal.
So semua orang buat kerja yang sama, equal saja cikgu. Bagus. Tania. Okey, Tania, cikgu suka grup ni. Okey. Sebabnya telah membahagikan kerja dengan baik. Kamera cikgu tiba lost pula. Okey, tak boleh buka kamera. Okey, jadi Jaga telah jaga tim dengan baik sebab telah menyatakan tugas masing-masing. Okey, memang betul ada kelebihan kawan-kawan kamu yang mungkin dia tak pandai sangat bercakap depan orang, nak explain tak berapa pandai, tapi bahagian teknikal dia bagus. Jadi kita gunakan kelebihan masing-masing untuk support each other. Cikgu suka macam ni. Okey, bagus. Tepuk tangan. Okey, cikgu happy dengan kumpulan ni. Alright, so ada quiz tak? Ada quiz tak daripada kumpulan ni kepada pendengar? Kepada ni lah. Ya cikgu, Rakan-rakan yang kalau audience ada soalan kita boleh jawab. Okay. So audience bagi soalan. Ada yang tak faham ataupun nak tanya lebih. Boleh tanya. Okay. Sesi soal jawab. Kalau tak ada, kena tanya diorang. Okay, mana? Soalan? Anyone? Okay, tak adalah Jaga. Bagi diorang soalan. Apakah 3 pengurusan yang terdapat dalam hierarki pengurusan? Okay. Kalau tak ada siapa nak jawab dalam beberapa saat ni, cikgu nak kamu jangan sebut nama. Kamu cakap je kamu nak nombor berapa dari atas. Nombor berapa orang daripada atas narai nama dekat dalam chat ni? Cikgu, kalau dari kumpulan yang sama? Tak nak lah. Cikgu nak kumpulan daripada yang berbeza sebab kita nak nilai adakah kawan kamu dengar dengan baik ke tak. Ada yang left dah tadi. Okey. Jaga nak suruh siapa? Okey, tak ada siapa nak jawab. Okey, Jaga nak pilih nombor berapa? 1 sampai 19. 4. 4. 1, 2, 3, 4. Aravin. Okey, bawa Aravin. Daniel. Okey, Daniel. Boleh jawab Daniel? Daniel? Daniel, are you with us? Ni yang lain ada ke pejam tidur? Daniel you lah, Daniel kan? Ya cikgu. Okey, jawab soalan kawan tadi. Apa dia tanya? Tengok tu. Tak fokus. Okey, ulang Jaga. Apakah 3 jenis pengurusan yang terdapat dalam hierarki pengurusan? 3 jenis. Jenis tugasan Jenis pengurusan. Jenis pengurusan. Pengurus kewangan, pengurus pemasaran dengan pengurus pengeluaran. Tu Ingat tak lu tu? Betul tak cikgu? Kena tanya pembuat soalan, penggubah soalan. Ulang betul lagi sekali. Pengurus kewangan, pengurus pemasaran dengan pengurus pengeluaran. Salah. Pengurusan atasan, pengurusan pertengahan dan pengurusan bawahan. Mana? Tadi baru je sebut yang pasal pengurusan atasan bawahan tadi tu kan? Okey.
Okay, bagus. Good try. Okay. Ada lagi? Apakah tugas seseorang ketua dalam sesebuah syarikat? Okay. Nombor? 16. 6. Kalau 16, ia 4 dari bawah. 3 dari bawah. 1, 2, 3. Sharon. Okay. Okay, Teh. Okay, Ray. Ray Eng. Ray? Tugas seorang ketua. Senang je, Ray. Alright, Ray. Okay. Afiq nak jawab? Alright. Okay, bolehlah Afiq. Ray senyap je. Okay. Afiq? Jawapan dia, ketua tu boleh mengarahkan pekerja untuk melakukan sesuatu tugas. Betul. Dan Betul, cikgu. Okay, betul. Okay, Tania boleh mengarahkan, kemudian juga bertanggungjawab untuk merancang. Membantu memajukan pengurusan. Okay, bagus. Okay, tadi siapa yang jawab? Okay, Parvin. Okay, bagus. Alright, so cikgu harap memang dah jelas untuk ini, tajuk ni senang je kan? Jadi kamu dah faham bagaimana kamu dah jelas tentang bahagian-bahagian fungsian dalam organisasi perniagaan. Jadi kat sini kita dah capai objektif pembelajaran. Okey, yang kedua tujuan. Tujuan belum kan? Bahagian-bahagian. Ni bahagian-bahagian baru bahagian kan? Okey, next nanti baru tujuan. Okey, tujuan adalah grup Canda, Amir, Amar, Haikal dengan Daniel Gan. Alright. So, adakah anda berpuas hati dengan kumpulan ini? Semua? Okay. Bagi rate, bagi star untuk kumpulan ini. 4 Dari over out 5. of 5 star, berapa star boleh bagi? 4. 4. Wah. Cikgu pemurah. Out of 5 star, cikgu bagi 5 star. Okay, Tania. Okay. Alright. So nanti boleh share slide tu dalam grup WhatsApp dekat kawan-kawan. So mana tahu kawan nak buat nota ke apa, boleh daripada situ. Boleh, Okay. cikgu, boleh hantar. Any question? Tak ada Semua faham sebab senang je untuk part ni. Beruntung untuk kumpulan ni 4.1 ni sebab 4.2 nanti dah banyak, 4.3 pun banyak. Alright. Okay. Kita ni boleh bersurai? Okay, biasanya kalau setiap satu topik dah selesai, Cikgu Vasanta akan bagi soalan ke macam mana? Untuk kamu buat? Tak ada cikgu, tak ada. Tak ada? So memang just bincang macam ni, lepas tu buat nota macam tu lah. Alright. Okay, tak apa. So nanti kalau ada cikgu ada soalan ke apa lepas habis topik ni, baru kita buat soalan. Okay. So kita sudahi hari ni dengan itulah ucapan terima kasih kepada pembentang-pembentang. Alright. Boleh bersurai. Oh, kehadiran. Kehadiran Terima ke? kasih. Kehadiran. Kehadiran, tak kuat sangat kehadiran. Lepas tu, macam kelas yang sebelum ni, tak ada tak isi kehadiran. Bila cikgu bagi kelas offline, kenapa tak isi kehadiran? Ada isi tu? Ada tak? Ada yang ada, tapi semalam berapa 14 orang je yang isi. Siapa tu adik? Comelnya. Okey, tu kehadiran Boleh? Cikgu, saya dah hantar Boleh. dokumen dalam grup kelas. Cikgu pun nampak. Alright, thank you jaga. Thank you all. Have a nice day. Siapkan nota. Terima kasih, cikgu. Alright, thank you.